Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu kita kembali pada video yang seterusnya, iaitu tajuknya ialah penawaran wang ataupun juga dikenali sebagai bekalan wang. Okey, juga dikenali sebagai bekalan wang. Baik, maksud dan komponen penawaran wang. Okey, penawaran wang pun ada komponen dia. Okey, ada komponen dia. Penawaran wang ialah jumlah mata wang dalam edaran dan semua jenis simpanan di institusi keuangan yang terdapat dalam sesebuah negara. Wang boleh dibezakan kepada komponen M1 dan M2, ya. M1 dan M2, ya. Okey, berdasarkan jadual ini, M1 ini terdiri daripada mata wang dalam edaran, iaitu duit shilling, wang kertas dan simpanan semasa di bank perdagangan. Okey, ingat ya, simpanan semasa ini ditawarkan oleh bank perdagangan sahaja, ya, bank perdagangan sahaja. Simpanan semasa ataupun deposit semasa inilah, okey, yang membolehkan pendeposit menggunakan cek, ya, menggunakan cek, ya. Simpanan lain tak ada cek, simpanan tetap, simpanan akaun tabungan dan sebagainya tak boleh guna cek, ya. Jadi dengan menggunakan cek pun kita boleh melakukan urus niaga, maka ia juga diklasifikasikan sebagai wang, ya. So M1 ini, okey, M1 ini terdiri daripada duit shilling, wang kertas dan simpanan semasa, ya, simpanan semasa. Manakala M2, M2 terdapat di dalam M2 ialah M1, okey, adalah M1 dan wang separa. Jadi formula dia ialah M1 tambah wang separa. So apa pula wang separa? Wang separa ialah simpanan tetap dan simpanan tabungan. Ya, kita ada 3 akaun utama, ya, yang ditawarkan oleh setiap bank. Bank menawarkan 3 akaun: simpanan semasa, simpanan tetap dan akaun tabungan, akaun simpanan. Okey, akaun simpanan biasalah, ya, yang membolehkan kamu mengeluarkan duit dengan menggunakan kad ATM itu adalah akaun simpanan ataupun akaun tabungan. Okey, akaun tabungan. Tetapi akaun semasa berada dalam M1. Dua lagi berada dalam M2. Ia juga dinamakan juga sebagai mudah tunai sektor swasta. Maka formula M2 terdiri daripada M1, iaitu duit shilling, wang kertas, simpanan semasa, tambah lagi 2, simpanan tetap dan simpanan tabungan, ya, simpanan tabungan. Okey, itu adalah berkaitan dengan komponen penawaran wang dan maksudnya secara ringkas. Okey, baik. Dalam ekonomi ini berlaku proses penciptaan kredit apabila dalam ekonomi terdapat simpanan semasa. Okay, simpanan semasa ini menyebabkan berlaku penggandaan wang dalam ekonomi. Okay, berlaku penggandaan. Sebelum ini kita ada konsep penggandaan dalam pendapatan negara. Dalam tajuk wang pun ada juga konsep pengganda. Okay, iaitu proses penggandaan wang apabila seseorang itu membelanjakan ataupun seseorang itu menggunakan akaun semasa. Okey, menggunakan akaun semasa, menggunakan cek. Okey, kita akan buat ilustrasi. Okey, tapi kita lihat dulu beberapa konsep yang berkaitan dengan proses penciptaan kredit. Dia ada andaian-andaian penting, kenapa berlakunya penciptaan kredit ini ataupun penggandaan wang ini, kenapa berlaku dia dan maksud dia. Okey, yang pertama kita lihat maksudnya. Maksud proses penciptaan kredit inilah kuasa bank perdagangan. Nampak tak? Kuasa bank perdagangan. Kenapa kuasa bank perdagangan? Sebab bank perdagangan sahaja yang menawarkan deposit semasa,
simpanan semasa. Kuasa bank perdagangan mencipta wang atau simpanan semasa dengan meningkatkan kuasa beli melalui pemberian pinjaman kepada orang ramai. Okey, kepada orang ramai. Jadi sebenarnya di sesebuah negara yang mencipta wang, yang mencipta wang, yang mencetak wang, yang menawarkan wang ialah bank pusat sahaja. Tetapi bank pusat hanya menawarkan ataupun mencetak wang, shilling dan kertas sahaja. Tetapi bank perdagangan melalui simpanan semasa ini, dia bank perdagangan boleh terlibat dalam proses mencipta wang. Dalam proses mencipta wang. Bagaimana proses penciptaan kredit ini berlaku? Punca dia ialah dua fungsi utama bank perdagangan yang mewujudkan proses penciptaan kredit ini. Dua fungsi utamanya yang menyebabkan bank perdagangan dapat mewujudkan proses penciptaan kredit, iaitu bank perdagangan menerima deposit semasa daripada orang ramai. Menerima deposit semasa, maksudnya menerima simpanan lah maksudnya. Dan yang kedua, bank perdagangan itu memberi pinjaman kepada orang ramai dengan simpanan semasa yang diterima, dengan deposit semasa yang diterima. Itu punca dia. Ataupun secara ringkasnya, menerima simpanan dan memberi pinjaman. Bank akan menerima simpanan dan dia akan guna duit kamu itu untuk memberi pinjaman kepada orang lain. Tetapi dalam proses penciptaan kredit ini, ada beberapa andaian yang penting untuk memudahkan kita faham. Yang pertama, nisbah rizab ialah 10%. Nisbah rizab 10%. Apa itu nisbah rizab? Nisbah rizab ni dia ada dua jenis. Nisbah rizab tunai, nisbah rizab tunai dan nisbah rizab berkanun. So kedua-dua itu digabungkan dan dinyatakan dalam bentuk peratus. Dinyatakan dalam bentuk peratus. Misalnya kalau nisbah rizab berkanun ini, contohlah kalau bank perdagangan menerima simpanan sebanyak 10,000 daripada seorang pendeposit. Menerima simpanan sebanyak 10,000 daripada pendeposit, maka 10% daripada 10,000 itu bank perdagangan tersebut mesti simpan. Dan selebihnya boleh dipinjamkan kepada orang lain, kepada customer dan kepada orang ramai. 10% daripada 10,000 itu bank perdagangan tersebut wajib simpan di dalam dua tempat. Sama ada di bank pusat dan satu lagi di bank perdagangan itu sendiri. Kalau disimpan di bank pusat, namanya nisbah rizab berkanun. Dia ada kadar ini, 10% ini ditetapkan oleh bank pusat. Bank pusat yang tetapkan kadar 10% ini. Katakanlah 5% disimpan di bank pusat, maka 5% itu nisbah rizab berkanun. 5% itu adalah disimpan di bank perdagangan itu sendiri. Itu dikenali sebagai nisbah rizab tunai. Tujuannya ialah jika terdapat permintaan daripada pelanggan untuk mengambil cash daripada bank, maka bank ada rizab ini untuk memenuhi permintaan pelanggan tersebut. Misalnya kamu pergi dekat ATM, kamu ada simpanan dalam bank kan 10,000, tiba-tiba esok kamu ada emergency, kamu pergi gunakan ATM, kamu cocok di ATM kan, ada
kamu nak keluarkan sebanyak 1,000. So ada. Itu bank akan gunakan, itu adalah digunakan, akan diambil daripada nisbah rizab tunai, kan. So ini kadar 10% ini adalah ditetapkan oleh Bank Pusat, dan kadar 10% inilah yang akan menentukan berapa pengganda wang. So rate ini sangat penting, ya. Kadar 10% ini adalah sangat penting. Okey. Andaian yang kedua, semua lebihan rizab dipinjamkan. Maksud andaian kedua ini, okey. So berdasarkan peratus ini, 10% ialah rizab. Okey, 10% adalah rizab, maka lebihan rizab lagi ialah 90%. So 90% lagi itu bank boleh pinjamkan semua kepada orang ramai. So dalam andaian ini, semua lebihan rizab dipinjamkan. Tak ada pun duit yang tidak dipinjamkan. Kalaulah simpanan yang diterima oleh bank tadi ialah 10,000, 1,000 ataupun 10% akan disimpan sebagai rizab, dan 9,000 lagi akan dipinjamkan kepada orang ramai. Semua 9,000 tu. Tiada lebihan, ya. Semua lebihan tu dipinjamkan kepada orang ramai, kan. Yang ketiga, andaian yang ketiga, semua urus niaga melibatkan penggunaan cek. Kita andaikan dalam ekonomi ni urus niaganya berlaku hanya menggunakan cek sahaja, ya. Barulah tepat proses penggandaan yang akan kita kira nanti. Yang keempat, tiada kebocoran wang tunai. Maksud dekat sini, tiada bocoran tunai ini, maksud dia ialah katakan 9,000 tadi, kan, katakan 9,000 tadi dipinjamkan kepada Encik Ali, kan. Okey, dipinjamkan kepada Encik Ali, dan Encik Ali itu akan menggunakan 9,000 itu untuk disimpan kepada bank lain pula. Ya, 9,000 itu akan digunakan untuk disimpan di bank lain pula. Ya. Kalau berlaku bocoran tunai, ya, kalau berlaku bocoran tunai, Encik Ali tadi dia dapat pinjaman sebanyak 9,000 tadi, dan dia akan gunakan sebahagian daripada 9,000 itu untuk membeli barang lain. Katakan digunakan 1,000 untuk beli, lepas tu 8,000 lagi dia simpan di bank lain. So telah berlaku bocoran tunai di situ sebanyak RM1,000. Sepatutnya dia, kalau tidak berlaku kebocoran tunai, dia pinjam daripada bank A sebanyak 9,000, maka dia akan simpan di bank B sebanyak 9,000 juga. Tapi kalau dia guna 1,000 untuk diguna 1,000 untuk membuat perbelanjaan, maka 1,000 itu merupakan bocoran tunai. So andaian di sini tiada bocoran tunai. Maksudnya ialah kalau dia pinjam 9,000, 9,000 itu akan masuk ke dalam bank yang lain. Maksudnya akan disimpan semula di dalam bank. Itu maksud tiada bocoran tunai. Pinjam 9,000, simpan pun di bank 9,000 juga. Kalau simpan sebanyak 8,000, 1,000 tadi dia belanja, maka telah berlaku bocoran tunai sebanyak 1,000. Dalam andaian ini, bocoran itu tiada. Faham, ya? Okey, dan yang kelima, penyimpan tidak menggunakan kesemua simpanannya, ya. Tidak menggunakanlah, ya. Maksudnya di sini ialah walaupun dia penyimpan tidak menggunakan kesemua simpanannya, itu maksudnya masih ada lagi tabungan, ya, dalam akaun setiap penyimpan. Okey. Itu adalah 5 andaian utama. Dan andaian 1 hingga 4 ni sangat penting lah. Ada juga soalan yang ditanya tentang andaian sahaja. Okey. Dan sekiranya kamu nak kritik tentang proses penciptaan kredit ini, kamu kena kritik dia punya andaian. Realistik atau tidak. Dan sememangnya tidak realistik lah, kan. Tidak realistik. So kamu kritik. Okey, kritik andaian ini. Kalau soalan tanya, apakah kelemahan-kelemahan dalam proses penciptaan kredit? Inilah jawapan dia. Awak hurai dan awak kritik dia punya
andaian dia ini. Okey. Baik. Okey. So, bagaimana proses penciptaan kredit ini bermula? Menggunakan andaian ini menggunakan andaian ini, bagaimanakah proses penciptaan kredit ini bermula? Okey, yang pertama, dia bermula bila seorang individu A mendepositkan wang tunai sebanyak 100 ke dalam bank X. Okey, ke dalam bank X. Bank X perlu menyimpan rizab sebanyak 10 untuk memenuhi keperluan rizab tunai sebanyak 10% yang ditetapkan oleh Bank Pusat. Maka lebihan rizab sebanyak RM90 tadi akan dipinjamkan kepada individu lain pula. Individu B dikatakan di sini. So, kunci kira-kira Bank X ialah seperti berikut. Okey, adalah seperti berikut. Inilah kunci kira-kira Bank X, iaitu simpanan semasa yang dimasukkan oleh individu A ni. Okey, simpanan semasa yang dimasukkan oleh individu A ni sebanyak 1000. Dia dikira sebagai liability bagi pihak bank, Dan 100 ini aset rizab tunai akan disimpan sebanyak RM10 dan pinjaman diberikan kepada individu B adalah 90. Maka kunci kira-kira bank X adalah seimbang seimbang 100 sama 100. Okey. Itu adalah proses yang pertama, peringkat pertama. Okey. Ini peringkat pertama. Dan berlaku pinjaman sebanyak 90 di sini. So, bila berlaku pinjaman sebanyak 90 di sini, maka proses penciptaan kredit tidak akan tamat di sini. Dia akan berlaku lagi. Sebab apa? Sebab individu B ini akan menyimpan wang tersebut dalam bank Y pula. Bank lain pula lah. Tak kira lah bank mana kan. Bank lain. Ini andaian dia lain-lain bank. Okey, lain-lain bank. So, jika individu B itu menyimpan wang tersebut dalam bank Y, dengan simpanan semasa B sebanyak 90. Maknanya dia pinjam sebanyak 90, dia simpan dalam bank Y sebanyak 90 juga. Maknanya tidak berlaku bocoran tunai di sini. Maka bank Y perlu menyimpan rizab tunai sebanyak 10% daripada 90 itu, iaitu RM9, dan meminjamkan lebihan rizab sebanyak 81 kepada orang lain pula. Katakan individu C. So, kunci kira-kira bank Y adalah seperti berikut. Kunci kira-kiranya adalah seperti berikut. Simpanan yang diterima oleh individu B tadi 90. Daripada 90, 10% disimpan sebagai rizab yang ditetapkan oleh Bank Pusat, iaitu sebanyak RM9. Maka selebihnya akan dipinjamkan kepada C, individu C, sebanyak 81. So, berlaku lagi pinjaman di sini. Berlaku lagi pinjaman di sini sebanyak RM81 kan. So, proses penciptaan kredit ini tidak berhenti di sini. Okey, tidak berhenti di sini. So, dia akan terus berlaku lagi. Prosesnya yang sama. Individu C itu tadi pula menyimpan wang tersebut dalam bank lain pula. Katakan bank Z. Katakan bank Z dengan simpanan semasa C sebanyak RM81. C sebanyak RM81. Bank Z perlu menyimpan RM8.10 dalam bentuk rizab tunai, manakala lebihan rizab sebanyak RM72.90 itu dipinjam kepada orang lain pula. So, kunci kira-kira bank Z adalah seperti ini. Okey. Ni yang diterima tadi daripada individu C, disimpan sebagai simpanan semasa RM81. 10% daripada RM81 ini, iaitu RM8.10, disimpan sebagai rizab yang diwajibkan oleh Bank Pusat, dan selebihnya dipinjamkan kepada individu D. Individu D. So, inilah kunci kira-kira. So, proses ini sebenarnya akan berterusan. Okey, proses ini akan berterusan sehingga tiada lagi lebihan rizab untuk dipinjamkan. Maknanya di sini masih lagi berlaku pinjaman sebanyak RM72.90. So, jika ada lagi lebihan rizab seperti ini,
proses ini akan lagi terus. So kita akan berjumpa dengan beribu-ribu kunci kira-kira, kan? Ya, kita akan jumpa dengan banyak kunci kira-kira kalau kita nak kira satu-satu, selagi ada lebihan rizab untuk dipinjamkan. So untuk mengelakkan kita melukis ataupun melakarkan berpuluh-puluh, beratus-ratus kunci kira-kira bank, maka ia boleh diringkaskan dalam satu jadual yang dikenali sebagai proses penggandaan dengan menggunakan nilai pengganda wang. Nilai pengganda wang. Baik. Cuba kita lihat di jadual ini. Okey, cuba kita lihat dalam jadual ini. Daripada simpanan semasa asal ialah 100 tadi, kan? Simpanan semasa asal ialah 100 tadi. Penawaran wang akan bertambah sebanyak 900. Kenapa? 1000 tolak 100 deposit awal, kan? Deposit awal. So bertambah sebanyak 900. Sebenarnya selepas kita lukis semua kunci kira-kira ini, sebenarnya daripada 100 yang awal tadi, dia akan berakhir dengan 1000. Dia akan berakhir dengan 1000. Macam mana kita dapat 1000? Dia dapat 1000 ialah apabila kita gunakan pengganda wang. Macam mana kita kira pengganda wang? Pengganda wang di sini, jumlah penawaran wang ataupun simpanan semasa. Pengganda wang ini sebenarnya formula dia senang saja, iaitu 1 bahagi dengan R, iaitu nisbah rizab. R itu ialah nisbah rizab. So di sini, di sini 1 bahagi dengan 10%. 1 bahagi dengan 10%, 1 bahagi dengan 0.1, kan? So kita akan dapat 10. So ini ialah pengganda wang. 10 itu ialah pengganda wang. Pengganda ini, pengganda ini kita darab dengan deposit awal ini. Kita deposit awal yang disimpan oleh individu A tadi, darab dengan pengganda, maka kita akan dapat jumlah simpanan semasa sebanyak 1000, iaitu 100 darab 10. Jumlah rizab pula darab dengan 10, 100. Jumlah pinjaman pula 90 darab 10, dapat 900. Inilah pertambahan penawaran wang yang berlaku dalam ekonomi, iaitu sebanyak 10 kali ganda. Iaitu sebanyak 10 kali ganda. Yang kita tunjukkan kunci kira-kira tadi melibatkan 3 bank. Melibatkan 3 bank saja. Bank X, dan ini kunci kira-kira dia, kan? Bank Y, kan? Ini dia punya proses dia. Z, ini dia punya proses dia, kan? So kita nak kira semua bank tak perlu. Kita just kira 3 bank atau 2 bank saja. Lepas tu kita terus menggunakan total. Kita totalkan dengan menggunakan pengganda wang. Menggunakan pengganda wang. Kalau ikut formula di sini, 1 bahagi dengan nisbah rizab, kan, darab dengan deposit asal lah. So sebenarnya pengganda dia ini saja. Ini saja pengganda dia. Nilai pengganda ini saja formula dia. Darab dengan deposit semasa asal ni, ini. Kalau kita nak tahu jumlah rizab, kita darab deposit rizab semasa rizab asal. Kalau kita nak tahu jumlah pinjaman awal 90, kan? Itulah keadaan dia, kan? Kalau di sini kita nampak ada satu contoh, kan? Katakan nisbah rizab 10 atau 0.1. Deposit yang diterima ialah 100. Jumlah penawaran wang atau simpanan semasa yang berjaya dicipta ialah deposit semasa awal, kan? Bahagi dengan nisbah rizab. 100 bahagi 0.1 dapat 1000. Inilah contoh dia, kan? So kesimpulannya, berdasarkan notal ini kita boleh bagi tahu pengganda wang mengukur bilangan kali bekalan wang atau penawaran wang bertambah kesan perubahan nisbah rizab. Tapi, kan,
Kan? So macam mana Bank Pusat memainkan peranan di sini? Okey, di sini disebut bahawa penawaran wang, kan? Disebut bahawa penawaran wang bertambah sebanyak 900. Tapi pada pandangan Bank Pusat, pertambahan penawaran wang yang banyak ini boleh menyebabkan berlaku inflasi dalam ekonomi, kan? So Bank Pusat bertindak nak menurunkan pertambahan penawaran wang ini. Bank Pusat akan bertindak dengan mengubah nisbah rizab ini. Kalau dia nak mengurangkan penawaran wang, dia akan naikkan nisbah rizab. Katakan dia naikkan kepada 20%, kan? 1 bahagi 20%, kamu akan dapat 5. So penggandaan akan berlaku hanya 5 kali ganda sahaja. So simpanan semasa akan bertambah menjadi 100 darab 5, 500 sahaja. Kan? Ini akan mengurangkan penawaran wang dalam ekonomi. So di mana peranan yang dimainkan oleh Bank Pusat? Iaitu dengan mengawal nisbah rizab ini. Dengan mengawal nisbah rizab. Usaha Bank Pusat yang mengawal nisbah rizab ini, yang ini dikenali sebagai dasar keuangan. Sebelum ini kita belajar tentang dasar fiskal, iaitu dasar fiskal, dasar kerajaan yang mempengaruhi kegiatan ekonomi dengan mengubah G dan T. Tetapi dalam dasar keuangan, dasar ini dibuat oleh Bank Pusat, dengan mengubah penawaran wang dan kadar bunga untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi. Yang itu kita akan lihat pada video-video yang akan datang. Yang penting kamu perlu faham konsep di sini dulu, itu saja untuk video kali ini. Kita akan sambung pada video yang akan datang. Sekian, terima kasih.